السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Naqulu billahi taufiq. Malam ni kita sambung kitab syarah bagi Bulughul Maram. Tak dengar? Kena kuatkan volume dia. Ni. Pusing. Okey, boleh bang? Jadi kita masih lagi dalam kitabus salah, bab syurutis salah, menjelaskan hadis-hadis yang menjelaskan tentang syarat-syarat salat. Jadi kita sampai pada hadis yang ke-169. Kata Imam Ibn Hajar rahimahullahu taala, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wa sallam qala al-ardu kulluha masjidun illa al-maqbarata wal hammama. Rawahu Tirmidzi wa lahu illatun. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri, Malik bin Sinan radhiyallahu anhu. Abu Sa'id gelaran dia lah. Nama dia Malik bin Sinan. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bumi ini semuanya masjid. Bumi ni semua dia, al-ardu maksudnya istighraq. Mana al itu menunjukkan semua, kan? Semua bumi ni semuanya adalah masjid, itu tempat solat di mana pun, illa kecuali al-maqbarah, perkuburan, wal hammam, dan bilik air, bilik mandi. Bilik mandi tandas kan, tu tak boleh solat lah. Yang lain semua tempat solat. Jadi hadis riwayat At-Tirmizi dan dia ada illah, kata apa nama Ibn Hajar, walahu illatun, ada satu illah, kan? Jadi di sini kata Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam yang mensyarahkan hadis ni dalam kitab dia Tawdihul Ahkam, dia kata para ulama ikhtilaf lah, maksudnya berselisih pendapat tentang hadis ni sama ada muttasil ataupun hadis ni mursal. Kalau hadis muttasil maknanya sanad dia terus tak putus lah sampai kepada Nabi SAW. Kalau hadis ni mursal mana sampai kepada tabi'i, kan? Tabi'i ni maksudnya dia sebut hadis, dia sebut Rasulullah kata, sedangkan dia tidak pernah menemui Rasulullah SAW. Jadi hadis diriwayatkan oleh Hammad secara mausul, tetapi diriwayatkan oleh Al-Thawri, Sufyan Al-Thawri rahimahullah, secara mursal. Dan riwayat Al-Thawri asah wa athbat, maksudnya lebih sahih, iaitu riwayatnya adalah riwayat mursal. Ala kulli hal, kita ambil kesimpulannya lah. Dan kesimpulannya, kata Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala, qala Ibn Taymiyah asaniduhu jayyidah, sanad-sanad dia semuanya baguslah, kan? Wa man takallama fihi, barang siapa yang bercakap tentang sanad hadis ini, maksudnya dia apa nama, dia menjarahkan sanad hadis ini, maka dia tidak menemui apa nama jalur hadis yang muttasil. Maknanya Ibn Taymiyah ada jumpa, dia kata hadis ni sanad dia semua bagus, dan hadis ni disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Itu kesimpulannya lah, ya. Kesimpulannya hadis ni, kalau Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam, dia kata hadis darjat dia hasan. Bila kita sebut hadis hasan, maknanya dia tidak keluar daripada kategori hadis sahih lah, yang wajib kita terima pakai. Maknanya hadis dalam tu ada sahih, kan? Sahih li dzatihi, sahih li ghairihi, hasan li dzatihi, hasan li ghairihi, kan? Maknanya dia dalam kategori hadis yang wajib kita terima pakai, dan hadis itu dijadikan hujah dalam hukum syariat lah. Okey, jadi maknanya kita faham bahawa semua bumi ni tempat dia adalah adalah suci, kan? Tempat solat kecuali tandas dan tanah kubur lah, perkuburan.
Jadi maknanya solat jenazah dikecualikan, sebab solat jenazah bukan ada rukuk, bukan ada sujud, hanya 4 takbir saja, kan? Itu je. Ada pun solat lain dia ada rukuk, ada sujud, tak dibenarkanlah solat di perkuburan. Habis itu macam mana orang yang bila ada orang mati, dia buat kemah situ, makan situ, minum situ, tidur situ, sembahyang kat mana? Sembahyang kat celah-celah tu kot. Saya tak pernah tengok lah, tapi kita tengok dalam YouTube tu, maknanya mereka berkampung di situ, siap kemah, ada periuk, ada kuali, ada nak mari periuk karan ke, mungkin yang dah masak lah nasi, mana ada karan kat situ, takkan nak cucuk kat bertulisan kubur kot. Jadi maknanya tak tahu dah sembahyang macam mana, mungkin dia solat celah kubur tu kot. Tak sah solat tak sah, sebab Nabi kata illal makrah wal hammam, kan? Tak boleh menafikan kesahihan solat tadi. Baik, jadi apa yang dapat diambil pada hadis ini, pengajaran ya, al-ardu kulluha masjidun lah, kan? Bumi ini semuanya adalah masjid. Fa ayyu buq'atin min al-ardi hadaratil muslim fiha as-salatu shalla fiha. Jadi maknanya di mana-mana saja kita berada dan masuk waktu solat, di kebun ke, kan, tayar pancit tepi atas highway ke, tepi jalan ke, tak kisah, masuk waktu solat, maka kita solat lah. Ini ditunjukkan oleh hadis yang banyak lah, bukan hadis ini saja, hadis yang lain lagi pun bagi tahu macam tu juga. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dalam sahih dia, bahawa Nabi SAW bersabda, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min qabli ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, kan? Diberikan kepada aku 5 perkara lah yang tidak pernah diberikan kepada seorang pun sebelum aku daripada kalangan para nabi alaihi wassalatu wassalamu ala nabiyyina salawatullahi wassalamuhu. Apa dia 5 perkara tersebut? Maknanya Nabi kata u'titu syafa'ah, diberikan kepadaku syafaat. Maknanya syafaatul uzma, yang semua manusia tadi kan dah 50,000 tahun berada di mahsyar, lama dah, kan? Jadi mereka pun pakat duk bincang sama mereka apa kita nak kata mereka kita sekali ya, kan? Jadi maknanya ala tara nahnu ma nahnu fi, kan? Idhabu ila Adam, tidakkah kamu semua melihat macam mana keadaan kita sekarang ni? Jom kita semua pergi cari Adam, Abul Bashar, Adam bapa manusia. Pakat pergi cari dah, lama dah ni, 50,000 tahun kan, lama. Jadi ya Adam anta Abul Bashar, kan? Maknanya khalaqakallahu biyadaihi, hai Adam, engkau bapa manusia, Allah ciptakan engkau dengan 2 tangannya. Ala tara ma nahnu fihi, tidakkah engkau lihat keadaan kami sekarang ni? Isfa' lana ila rabbik, minta syafaatlah untuk kami kepada Tuhan engkau. Maka kata Adam alaihissalam, lastu bidzalik, aku bukan ahli yang demikian itu. Idhabu ila ghairi, idhabu ila Nuh, pergi pada orang lain, pergi kepada Nabi Nuh, kan? Pergi Nuh pun betul juga, kan? Pergilah kali sampailah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ana laha, akulah ahlinya. Jadi u'titu syafa'ah, diberikan kepada aku syafaat. Kemudian bu'ithu ila nasi kafah, aku diutuskan kepada seluruh manusia dan jin sekali. Jin manusia semua jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang tak ada nabi daripada kalangan jin pun, kan? Jadi setiap generasi mereka beriman dengan rasul daripada kalangan manusia. Cumanya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ni terselah sebab Allah Taala bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surah jin, kan? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba amanna bih yahdi ila rushdi fa amanna bih wa la nusyrika bi rabbina ahada. Kan? Dalam surah jin Allah Taala cerita, katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya telah datang kepadaku satu nafar, satu kumpulan daripada golongan jin, yang mereka berkata, sungguhnya kami telah mendengar Quran yang ajaib, yahdi ila rusydi, yang memberi petunjuk kepada kebijaksanaan, kan? Petunjuk yang lurus. Amanna bih, kami beriman dengannya, dan kami tidak akan menyekutukan dengan Tuhan kami sekalipun sedikit pun tidak akan menyekutukan dengan Tuhan kami, sampai habis
surah Al-Jin tu kan. Jadi maknanya bu'istu ilan nasi kafah, diutuskan aku kepada seluruh manusia sampai ke hari kiamat. Maknanya mukjizat yang ditinggalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran, terpakai hingga ke akhir zaman. Ya kan? In syi'na am abaina. Kita nak kan kita tak mau kan, itulah dia mukjizat, itu dia Al-Quran. Kan? Yang menjadi benteng keimanan orang yang beriman. Maksudnya yang belajar Al-Quran, kemudian memahami Al-Quran, kemudian melaksanakan Al-Quran, memahami, menghayati, melaksanakan Al-Quran dalam kehidupan. Jadi apabila kita tinggalkan Quran, tak ikut Quran, maka jahanamlah kehidupan kita. Macam hari ni lah, siapa nak nafi bahawa kehidupan kita penuh dengan kerosakan, kehidupan kita penuh dengan kebinasaan, kecelakaan. Kenapa? Kerana manusia menjauhi Al-Quran. Quran hanya dibaca pada musim-musim tertentu, kan? Untuk pertandingan, untuk dapat hadiah dengan tarannumnya dan sebagainya, kan? Ada jugalah dia baca Quran kemudian dia baca makna, kan? Gitu. Tapi adakah mencukupi? Maksudnya begitu, hanya pada musim tertentu. Baik. Yang ketiganya, uhilla liyal ghanaim, dihalalkan bagiku harta rampasan perang. Ya, maknanya berlaku peperangan, musuh tewas, maka diambil oleh orang Islam tadi, pemerintah Islam ambil harta rampasan, dia bahagikanlah. Adapun Nabi-Nabi sebelum Nabi kita SAW, maka mereka tak boleh ambil harta rampasan perang. Harta rampasan perang dihimpunkan di satu tempat, sehingga semua dah terhimpun, maka Allah hantar api. Api itu datang, dia makan habis semua harta tadi. Okay? Mari dekat Nabi kita, halal. Gitu. Okay? Kemudian Nabi kita, nusirtu biru'bi masirata syahri, aku diberi pertolongan menggentarkan musuh sejauh sebulan perjalanan. Lagi sebulan nak perang, lagi sebulan nak sampai kepada pihak musuh, musuh dah tidak, tak lena dah, ketak, kecut perut dah. Tak kira lah Parsi ke Rom ke apa ke, kan? Dia pun dengar tentera Islam tadi dah nak mari, dia pun dah tak boleh lena dah. Dia tentera Islam duduk lena je biasa, kan? Duduk lena je biasa, dia pun tak lena dah. Memang dalam keadaan kecut, gementar. Siapa kata? Nabi SAW beritahu, nusirtu birru'bi masirata syahri, dalam jarak sebulan nak berlaku perang ataupun perjalanan tadi, musuh dah tak boleh lena dah. Itu sudah dah. Kemudian itulah dia yang kelima tadi, ju'ila liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan untukku bumi ini suci. Bumi ini masjid, tempat solat, dan ia adalah suci. Begitu. Baik, ini hadis dalam Sahih Al-Bukhari. Kemudian hadis juga menjelaskan yang kita baca tadi, la tasihhu as-salatu fil maqbarati allati hiya madfanul mauta. Tidak sah solat di perkuburan lah, tempat orang duk simpan mayat tu lah, kan? Kubur pembunuh itu tempat simpan mayat lah, bukan simpan harta karun. Jadi gitulah dia kata. Menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu ilal qubur, jangan kamu solat menghadap ke kubur. Jangan solat menghadap ke kuburan. Wala tajlisu alaiha, jangan duduk atas kubur. Ni yang ramai orang jahil, murakab ni. Ramai. Dia pergi duduk gotong royong cuci kubur, lepas tu dia pergi duduk atas kubur orang tu, bertenggek. Haram. Kata Nabi SAW, kalau aku duduk di atas bara api, maksud hadis itu, dan dia baju aku ni terbakar sampai ke kulitku, lebih aku suka daripada duduk atas kubur. Maka Nabi SAW. Tak boleh duduk tenggek atas kubur orang, tak boleh. Ni kalau kita dah mengaji, kita kena amal. Kalau kita tak amal, teruk. Kalau kita tak tahu, teruk juga. Kalau kita tahu, kita tak buat, lagi teruk. Orang Arab kata apa? In kunta la tadri fatilka musibatun. Kalau hang tak tahu tu satu musibah. Wa in kunta tadri fa musibatun akbar, maka musibah lagi besar. Tahu tapi tak buat. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Tahu tapi tak buat. Ilmu banyak. Oi, maklumat lambak-lambak dalam kepala otak. Kan? Sebut dah apa dia boleh jawab. Tapi tengok dari sudut zahir pengamalan dia ni beramal ke mana? Apa yang dia buat? Ini bahaya. Jadi hujjah ke atas kita, bukan hujjah untuk kita lah. Begitu. Jadi jangan duduk atas kubur, jangan solat ke arah kubur.
Kata Ibnu Hazm rahimahullahu taala, ahadithun nahyi 'anis salati fil maqbarati mutawatiratun. Ya. Hadis-hadis larangan solat di kuburan ni hadis yang mutawatir. Maknanya apa makna mutawatir? Antahil al-'adah tawafuquhum wa tawatu'uhum 'ala al-kadhib. Maknanya mustahil bahawa akan berlaku penipuan, pendustaan oleh para perawi. Kerana satu tabaqah tu, satu lapis tu, berapa ramai orang tu riwayat hadis tu. Mustahil berlaku dusta. Hadis mutawatir. Mutawatir ada dua lah. Sama ada mutawatir maknawi ataupun mutawatir lafzi. Mutawatir dari sudut makna ataupun mutawatir dari sudut lafaz. Hadis contoh hadis mutawatir maknawi, hadis Sisa Kubra. Sisa Kubra mutawatir maknawi. Makna dia. Kan? Itu contoh dia. Jadi apabila hadis mutawatir kata dia la yas'u ahadan tarkuha, tak boleh nak tinggal hadis ni, kena buat lah, kena ikut lah. Lagi satu ramai orang kita dia tak, hatta orang yang belajar sunnah dia tak tahu, dia tak ingat kot. Masuk kubur pakai kasut, mana boleh. Ni bila kita belajar, kita dengar, kita amalkan benda ni. Jangan pakai selipar, biar takut orang kata apa dia tu ah, tak pakai selipar. Pelik orang pakai kasut dia seorang lah tak pakai selipar. Ni mazhab mana tu lah Pak Wahab dia kata. Oh, Pak Wahab dia betul apa kan? Jadi maknanya dah mengaji tahu buat. Kadang-kadang saya duduk tengok kawan-kawan belajar sunnah juga, masuk kawasan kuburan pakai selipar masuk. Alasan dia kaca ada paku. Siapa nak berlempak kaca kat kubur tu? Siapa nak pergi tahan paku dekat kubur tu? Kan? Sebahagiannya pula mungkin beralasan, alah makruh je. Makruh. Kan? Jadi gitu kan. Jadi ada saja alasan. Jadi perangai Yahudi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yahudi dia macam tu lah. Perangai dia macam tu. Dia nak berhelah ya kerja dia. Nak berhelah ya. Kan? Tak boleh kerja hari Sabtu, dia kata kita buat hari lain. Kan? Kita tak suruh buat hari Sabtu, kita buat hari lain. Tapi hari Sabtu tu kena kat kita lah. Helah tu. Jadi perangai orang Islam kita hari ni, orang Melayu ke apa ke, bila dia tahu benda tu dia nak bantah juga, perangai Yahudi lah. Itu cerita dia. Nak kata apa? Gitu. Memang dia panggil ahlul ahwa, pengikut hawa nafsu. Sebab puak-puak ni lah ahlul kitab lah. Pengikut hawa nafsu. Nabi kata la tattabi'unna sunana man kana qablakum hadza al-qudzati bil qudzah. Kamu akan ikut orang yang jejak langkah orang yang sebelum kamu. Sikit. Kan? Sedikit, sasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Kalau depa masuk lubang biawak pun kamu masuk juga. Gitu. Baik. Wa jazama ghairu wahid minal muhaqqiqin, kata Ibnu Hazm, dan telah membuat satu kepastian oleh para penyelidik, para pentahqiq, ulama yang mentahqiq tadi, bahawa illah ini, sebab ini sadduz dzari'ah. Illah dia, sebab larangan dia pada larangan solat di kubur pada sadduz dzari'ah an ibadati arbabiha, sebagai menutup pintu bagi penyembahan terhadap orang-orang dalam kubur tadi. Tutup pintu supaya jangan berlaku nanti. Kan, maknanya sekarang mereka tak sembah lah kubur. Nanti generasi mereka mai 2-3 generasi lepas tu macam kisah Nabi Nuh alaihi salam lah. Kan generasi sebelum tu, bila satu generasi dengan 5 orang soleh tu, Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr tu, mana dia faham dah, mereka ni bukan Tuhan, mereka ni orang soleh. Di iblis mai duk bagi tahu kat depa, alah buatlah gambar ke patung ke buah nama 5 orang ni, tak ke tempat solat hampa, tempat ibadat hampa. Nanti hampa letih berkata Allah, macam kita ni jemu kan. Alah letih nak ibadat kan. Tengok dia gambar depa tu. Teringat balik depa ni dulu kuat beribadat, sampai merangkak pun ibadat lagi. Kuat tu. Contohnya lah. Tengok balik semangat. Jadi depa pun buat lah, memang betul semangat lah. Mati buat ni, mai generasi lepas tu pula, mai pula syaitan iblis tadi. Kita apa dia buat apa ni? Ni lah Tuhan tu, datuk nenek hampa sembah ni. Ya kau? Kami tak tahu pun. Kan? Sembah. Maka di situlah mereka duduk sembah berhala tadi mulanya. Tu cerita dia lah. Jadi sebagai tutup pintu, jangan berlaku benda tadi. Kan?
Mana buat letak gambar orang soleh. Macam kita lah, sebahagian kita pun letak gambar tok guru dalam bilik tidur kita, ruang tamu kita, tok guru yang kita sayang. Kan? Tak gambar tok guru kan. Tok guru pun balut serban lawa-lawa, ambil gambar, kita pun tak frame kat situ. Ini juga haram benda ni. Dosa. Ini orang mengaji sunnah jangan buat perangai macam ni. Pergi tampal gambar kita kan dulu. Tahu kita teman-teman muda-muda handsome semua kan. Kan? Dia letak gambar kita dekat dinding. Jangan buat kerja ni. Sebab kita dah mengaji. Buat turun gambar tu, bungkus yang kain batik ke, kain pelekat ke, buah katil. Kalau frame besar lah. Kan? Kalau jenis boh lah album. Boh dalam almari. Berasa teringat nak tengok masa zaman muda kita. Masa zaman handsome dulu kan. Lah ni pun handsome lagi. Mawi. Jangan duk berasa tak handsome. Lah handsome lagi. Jadi, boh dalam album. Nak tengok, buka tengok. Lepas tu simpan balik. Jangan duk pergi tayang kat dinding tu. Jadi haram, dosa kerja ni. Jangan duk buat. Kita orang ngajak sunnah ni, kita kena memang tak boleh kita tak boleh dah lah. Kita kena hatu-hatu lah. Kena cerita betul, kena buat betul. Gambar kita pergi umrah, gambar kita pergi haji dan sebagainya tu. Kan? Jangan duk buat dah kerja tu. Bukan saya kata orang sini buat dah lah. Maknanya siapa-siapa yang duk dengar dalam tu kan. Itulah dia. Baik. Alah habis tu rumah kita dinding kosong lah. Macam surau. Tak ada apa. Tak apa lah. Nak bubuh juga buh gambar pokok. Gambar pokok ke, gambar sawah padi ke, gambar sungai ke, gambar bukit ke, buh. Hak tak ada nyawa kan. Gitu. Baik. Kemudian ni kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, ta'zimul qubur a'zamu makayid syaitan. Pengagungan kuburan itu adalah sebesar-besar tipu daya syaitan. Syaitan ni dia buat tipu daya, tapi tipu daya dia yang paling besar ni, dia mana ajak orang pergi beribadat di kuburan. Kubur. Kalau kita tengok kat Indonesia macam-macam. Anak murid ramai-ramai pergi bersembang dengan Tok Guru, pergi berlawak dengan Tok Guru pun ada. Kan? Ada seorang tukang cakap tapi kat gelak belakang kan. Dia pergi buat lawak dengan tu dengan batu nisan tu. Gitu. Ini Indonesia lah. Tapi dengan kita tak jauh pun. Dia tempias ya. Dah berlaku Malaysia pun banyak lah ni. Dia bungkus kepala dia terbang besar-besar tu kan. Dia cakap pasal agama. Saya tengok kemarin dalam YouTube lah. Kita ni, hadis ni ibarat seperti sawah padi. Dengar-dengar dia kata terkejutlah kita. Kan? Kita dengan hadis ibarat seperti sawah. Astaghfirullahalazim. Apa cakap macam tu? Kita nak nasi ya. Kita tak mau padi-padi hampas apa nama tu dia panggil apa? Sekam padi, tangkai padi, daun padi kita tak mau. Sawah dia kita tak mau. Kita nak nasi ya. Orang ni rupa-rupanya orang buat parodi belakang tu kan. Tu dia macam tu dia buat. Ya Allah, semua nak cakap saya agama. Artis pergi belajar tak mana, mengaji tak mana, tahu cuy jadi tok guru, ustaz, artis. Allah, baca hadis kat mana, baca Quran tafsir kat mana. La ilaha illallah ni. Dunia ni macam itulah. Kemudian allati kada biha aktsaran nas, maksudnya yang kebanyakan manusia dah terpedaya dengan tipu daya syaitan ni. Maksudnya beribadah di kuburan. Ya Allah. Wa ma naja minha illa, ni cerita Ibnu Qayyim ni kurun yang berapa? Kurun yang ke-8 dulu. 700 lebih. Kita kurun yang ke-15 dah. Dia cerita dah dekat 6 kurun dah benda ni. Sebelum dia lagi dah ada dah. Cerita dia. Dan benda tu berterusan sampai hari ni. Sampai bila kita pun tak tahu. Wa ma naja minha illa man lam yuridillahu lahul fitnah, dan tidak akan selamat daripada perkara ni melainkan orang yang Allah menghendaki untuk tidak terkena fitnah ini, untuk tidak terkena musibah ini. Semoga Allah jadikan kita daripada kalangan orang yang terselamat daripada fitnah kuburiyin ni. Kan? Gitu. Dia mana Hadramaut kan betul juga. Budak-budak itu belajar sana itu pekat pi. Kan? Doa di kubur dan sebagainya. Hatta yang belajar di Mesir nak periksa pergi cari kubur kan?
Hak mengaji bahagian fiqh ni, syariah ni pergi cari kubur Imam Syafi'i. Hak mengaji bahagian tafsir ni pergi cari kubur Imam Suyuti. Doa di situ, tawasul. Dia budak yang belajar mesti cerita bagi kita. Betul kan? Tapi bukan semua lah, ada lah. Tapi bila balik ke Malaysia ni, mereka lah jadi leader. Kan? Duk buat topi selipar lah, apalah jual. Beratus-ratus kau tu. Topi tu kan? Gemak selipar atas kepala tu kan? Berapa ratus topi tu? 300? Waalaikumsalam. Turun orang beli. Tanya ni pasal apa? Selipar buah atas kepala, umur 3 kaki. Oi, melenting dia marah. Cuba pergi tanya mereka ada jual kopiah. Ni pasal apa ni kan? Sunnah ke pakai kopiah atas kepala, selipar atas kepala ni? Sunnah ni selipar kat mana? Pasal lagi dia muih kepala kita kan gitu. Itu cerita dia. Kemudian kata Syekh di sini, qala Syekh Taqiyuddin rahimahullah, umum kalamihim yujibu man as-salah 'inda qabrin wahidin. Maknanya menurut keumuman perkataan mereka wajib, maknanya menegah solat di sisi kubur, di sisi satu kubur, maknanya semua kubur lah satu. Bila sebut satu kubur ni semua kubur sekali lah. Itu yang benar dia kata. Wastusniya salatul janazah bil maqbarah, dan dikecualikan solat jenazah di kuburan. Pasal apa? Pasal Nabi SAW buat. Nabi buat. Sebab Nabi SAW tak diberitahu kepada baginda SAW bahawa ketika mati kan, wanita yang cuci masjid tu kan, dia meninggal, sahabat kumikan dia tak beritahu kat Nabi SAW. Seolah-olah dia pandang macam jadi tak ada apa sangat lah kan. Rupanya Nabi pesan, dia kali bagi tahu. Nabi pergi, Nabi solat jenazah di kuburan wanita tadi lah. Jadi solat Nabi SAW ke atasnya tu akan menerangi kuburannya lah. Gitu. Itu ilah yang Nabi bagi tahu lah. Baik. Kenapa? Solat jenazah itu adalah doa untuk mayat. Dan dia tidak mengandungi rukuk dan sujud. Tak ada tunduk dan tak ada bangkit, tak ada. Kemudian yang ketiganya, pengajaran pada hadis ini, yustafadu minan nahyi 'anis shalah fil maqbarah, dapat diambil faedah larangan solat di kuburan. An-nahyu an kulli makan fi asya' yukhsha an ta'dhimaha yuaddi ila ibadatiha. Jadi larangan ini berlaku pada setiap tempat yang ditakuti, dibimbangi bahawa tempat itu akan diberi pengagungan padanya, supaya terdapat anjuran untuk datang beribadat kepadanya. Contohnya yang Syiah buat dekat mana? Dekat Kaabah yang dia buat kat mana? Kat Iraq kan? Iraq ni dia buat tu. Karbala. Dia buat kan, dia buat satu macam Kaabah tu kan. Depa tak payah pirah. Mekah lepas tu kita dah ada Kaabahnya, depa mari hadiah depa reka kan. Kelebihan dia beratus ribu daripada Kaabah yang di Mekah tu. Itu cerita dia. Baik, itu larangan. Begitu juga seperti solat dekat dengan patung-patung, tamathil, solat dekat dengan patung-patung, tempat-tempat yang ada padanya patung-patung tadi, patung-patung berhala kan. Dan ada padanya gambar-gambar orang-orang soleh dan sebagainya. Gitu. Wal kanais, dan di gereja-gereja lah. Sebab apa? Di gereja-gereja ni ada patung apa? Patung yang dipanggil patung salib tu kan. Letak situ. Kecuali tak ada tempat nak solat, maka ada ulama bagi fatwa ambil kain tutup kan. Macam depa yang buat, yang pelajar-pelajar yang belajar di barat sana, depa nak solat, dibenarkan solat di situ. Buat jemaah, Jumaat dan sebagainya. Depa buat, tapi depa ambil kain, depa tutup. Lepas depa solat, selesai depa ambil baliklah kain depa. Itu kerana tak ada tempat lah nak buat kan. Kalau kita di sini tak boleh lah. Esok tu sembahyang kat batu kain. Mana boleh kan? Begitu. Baik. Kemudian la tasihhu as-salatu fil hammam. Solat di bilik air tak sah lah. Tak sah. Apa dia hammam? Tempat yang digunakan untuk mandi dengannya, digunakan untuk mandi air al-hamim, air panas, air suam ni. Tak kisahlah air apa pun. Kan? Di tempat kita bukan ada hammam. Hammam ni maksud dia istilah digunakan untuk tempat yang biasa ada musim sejuk. Kan? Mandi air panas. Hammam ni maksud dia air panas lah. Gitu. Menghilangkan kesejukan daripada air panas. Baik.
Itu tadi lah. Dan Syekh kita di sini illah dia sebab tegahan dia disebut secara marfu' lah. Kan? Marfu' ni maksudnya secara muttasil disambung dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hammamu baitu syaitan. Hammam adalah rumah syaitan. Jadi saya cuba cari tadi, saya tak jumpa pula lafaz ni. Saya cari cara orang tempat cepatlah cari pakai aplikasi ni kan. Ataupun kalau ada internet nak cari hadis, cari dora.net. Kan? Saya buka cari, saya tak jumpa al-hammam baitu syaitan ni. Lafaz begini, lafaz yang macam ni tak jumpa. Gitu. Sebab dan dia hammam ni apa dia? Tempat yang dibuka padanya aurat. Nak kita mandi kan? Dan apa gitulah dia kata yujad fihi ikhtilat, ada percampuran, masuk biasanya masuk ramai-ramai dalam tempat mandi tadi kan, mandi. Gitu. Kalau kita hari ni ada bilik-bilik, kan? Dulu tak macam tu. Kata Syekhul Islam, tukrahu as-salah fi kulli makan fihi tasawir. Dibenci solat yang pada tempat itu ada gambar-gambar. Maksudnya gambar-gambar yang bernyawa lah. Tasawir ni gambar-gambar yang bernyawa. Yang mana ia lebih makruh, lebih dibenci daripada solat di al-hammam. Kenapa? Kerana kebencian solat atau larangan solat di hammam itu. Kenapa? Kerana tempat itu tempat yang kita kata tempat najis. Adapun tempat yang ada gambar yang bernyawa tadi, maka tempat itu dibimbangi akan membawa kepada kesyirikan. Kan? Tempat orang puja gambar tadi kan. Gitu. Maka dia lebih berat lagi lah solat di tempat yang ada gambar-gambar tadi, gambar yang bernyawa tu. Baik, ada yang seterusnya. Wa'an ibni Umar radhiyallahu anhuma, daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam naha an yusalla fi sab'i mawatina, bahawa Nabi SAW melarang solat di 7 tempat. Al-mazbalah, mazbalah ni tempat sampah, tempat pembuangan sampah. Wal majzarah, tempat penyembelihan haiwan. Wal maqbarah, dan kuburan. Wa qari'atit tariq, dan di tengah jalan. Nampak orang lalu lalang terus sembahyang. Ada kan orang gila kot sembahyang atas jalan raya. Tuan tengok kan, dia nak jadi wali kot, kita tak langgar dah kot. Sembahyang atas jalan raya, dia orang gila kot. Wal hammam, hammam dan bilik mandi. Wa ma'atinil ibil, dan tempat ataupun kandang unta. Wa fawqa dhahri baitillahi ta'ala, dan di atas bumbung ataupun atap Kaabah. Hadis riwayat Tirmizi, dan Imam Tirmizi mendhaifkannya. Orang tanya, kenapa Imam Tirmizi riwayat kalau hadis dhaif? Mana orang yang tidak ada pengetahuan tentang ilmu hadis ataupun tentang ilmu usul hadis, dia serabut kepala. Dia serabut kepala, bukan salah orang lain, salah dia. Masa dia tak mengaji. Kan? Orang mengaji tak serabut kepala. Mudah. Pasal apa diriwayatkan hadis sedangkan dia mendhaifkannya? Kan? Jawapannya senang saja. Para ulama mereka menunaikan amanah ilmu. Ilmu tu daripada mana mereka ambil? Mereka akan tulis note. Aku ambil dari si fulan. Aku ambil dari si fulan. Daripada si fulan. Orang ni ambil dia. Maknanya dia tahu, dia sendiri tahu hadis tu dhaif. Tapi dia tulis dalam buku dia. Dan memang dia tahu. Jadi mana orang yang belajar hadis ni kena belajar lah. Setiap perawi ni, orang ni boleh terima ke diterima ke, orang ni tak boleh diterima ke, dia kena tahu lah. Sebab tu ada ilmu jarah wa ta'dil. Kan? Ilmu rijal. Ada. Kan? Jadi agama kita ni unik sangat. Tak ada agama atas muka bumi sama dengan agama Islam. Allah jaga Al-Quran, Allah jaga hadis. Al-Quran ialah kan, di rata-rata ada penghafal Quran. Hadis Allah jaga dengan para ulama yang besar-besar tadi lah, ulama hadis tadi kan, begitu, sehingga hadis itu selamat sampai dekat kita. Memang ada pemalsuan, tapi diketahui oleh al-jahabizah, ulama-ulama yang hebat-hebat ni kan. Ada publik karang kitab sahih, kitab dhaif, kitab maudhu' tadi kan, sebagai penjelasan bagi kita
Mudahkan bagi kita. Baik. Itu cerita dia lah. Imam Tirmizi bukan dia sajalah. Para imam yang lain pun macam tu juga. Dia sebut hadis, dia sebut sanad. Supaya apa? Supaya bara'atul zimmah. Bara'atul zimmah ni maksudnya pelepasan untuk diri mereka, bahawa orang tak boleh celah mereka. Mana dia dah sebut sanad. Kan? Daripada si fulan, daripada sahabat Nabi, daripada Rasulullah SAW. Jadi mana orang cek, kan tengok sana, oh ada orang daif, tolak tepi. Kan? Oh, ada orang matruk, tak boleh pakai dia ni, tolak tepi. Tengoklah kok ada hadis lain sokong kat dia. Cari dulu. Kok ada hadis lain main sokong kat ni. Tiba-tiba tak jumpa hadis yang sokong kat ni, maka tak pakailah ni. Tiba-tiba ada hadis lain sokong kat ni pada mana? Maknanya hadis dia tolak naik, jadi angkat. Tu jadi hasan li ghairi tu. Baik. Tu ringkasan dia lah. Kemudian al-hadis dhaifun. Kata Syekh Abdullah bin Abdul Rahman Al-Bassam rahimahullahu taala, hadis dhaif. Ya, dia pun mana dapati hadis adalah dia yang dhaif, lemahlah. Okey, ala kulli hal, hadis dhaif tak boleh dijadikan sebagai hujjah. Apapun maknanya sebahagiannya ada part-part yang disebut dalam hadis yang lain. Bukan semua part, ada part, ada bahagian-bahagian yang disebut dalam hadis yang lain larangan itu. Contohnya apa dia? Mazbalah, maqbarah, qira'atut tariq, hammam, ma'atinil ibil, disebut dalam hadis yang lain. Baik, tak apa, kita baca. Azan Hadin. Tak lagi kan? Kita tengok. Di sana ada dalil-dalil daripada hadis yang lain yang menunjukkan bahawa sebahagian tempat ini diharamkan solat padanya. Pertamanya al-maqbarah wal hammam, kuburan dan bilik mandi. Yang mana dalil hadis kita baca tadi, hadis hasan tadi kita dah baca kan? Okey. Adapun kandang unta, a'fanul ibil, tempat unta tidur, tempat unta berehat, kita tak boleh solat padanya. Ada hadis lain yang bagi tahu, hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dan selain daripada mereka berdua, bahawa Nabi SAW bersabda, la tusallu fi a'tanil ibil, jangan kamu solat di tempat tidur unta, tempat unta berehat, kandang dia lah. Baik, di sana ada hadis melarang kita solat di tandas ataupun bilik mandi atau bilik air. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahawa Nabi SAW bersabda, la yusalliyanna ahadukum fi hushin, jangan seseorang kamu solat dalam tandas, dalam bilik air. Wala fil hammam, dan jangan solat dalam bilik air. Hush ni tandas, hammam ni bilik mandi, bilik air. Kata Ibnu Hazm, kami tidak tahu ada seorang pun yang menyalahi Ibnu Abbas daripada para sahabat radhiyallahu anhum. Itu dia. Sebab tu bila kita nak masuk tandas ni, dianjurkan kita baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Jadi nak kata bahawa tandas tu rumah syaitan, tak ada hadis yang sahih sebut lah. Sebab tandas tu rumah syaitan, kan? Maksudnya mungkin kita faham bahawa dia tempat syaitan duk pergi berehat ke apa-apa, kita faham ada hadis bahawa bila nak masuk tandas kita baca ni, maka syaitan tak akan dapat melihat kita, kan? Tak dapat melihat kepada aurat kita. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Di situ mafhum hadis dia bahawa di situ ada syaitan lah. Walaupun tak ada siapa, kita seorang lah, tetanggakan baju pun semua, kena mandi, tapi syaitan boleh nampak kita. Mana dia ada di situ lah. Tapi kalau nak kata bizat bahawa dia ni rumah dia, tak boleh kita gitulah, sebab tak boleh nak confirm lah, sebab tak ada hadis yang sahih sebut macam tu. Baik, tapi orang tua kita kan tengok, dia faham je lah kan. Nak masuk kena cari kain, tak balut kepala, kan? Tak ada kain, macam mana buat? Pakai topi koboi jadi koboi masuk tandas, kan? Siap gantung topi koboi kan? Ataupun topi apa? Topi dia pun pakai itulah, pi kebun sayur tu kan? Topi tu. Takkan masuk dah tak dah pakai topi apa? Saya dia kata lagi syaitan kecil atas kepala. Dia kecil, dia berak atas kepala kita. Macam mana? Tu yang rambut tak tumbuh-tumbuh. Kan? Dia kena ke tu pula. Itulah dia kata, aku dah tengok, aku dah perhati hang masuk tandas tak nak tutup kepala. Sebab tu hang botak licin.
Kan? Sampai law tak nikah tu, perempuan tak mau rambut tak ada. Perempuan bukan tengok rambut, nak tengok duit. Kan? Buat keluar 3-4 ketui duit tu tak depan dia. Umur 70 dia mau lagi. Walaupun dia umur 19. Tu dia. Pergi kot tu pula. Bila cerita dia. Baik. Ada pun larangan solat di tempat penyembelihan yang maknanya ni tak ada hadis yang cuma dia sebut tempat tu tempat najis semua kan. Adapun kenajisannya tu dipertikaikan lah. Najis, darah, kencing, tahi haiwan yang boleh dimakan ni, maknanya berlaku perselisihan di antara ulama lah. Sebab apa? Sebab Nabi SAW suruh kabilah Uraniyin tu pergi minum kencing unta tu kan? Unta kencing orang minum, mereka siap pergi ganga. Kita boleh buat tak? Boleh kalau lalu. Boleh kan? Belah unta kan, kita mana tahu kat raya puasa ni orang beli unta mata ni. Tak tahu tu dia ada rezeki lebih, dia beli unta ikat tau ni. Kita hadis minum kencing unta ubat sakit perut. Tak sabar sakit perut pergi tunggu lah. Tengok dia kerja lompat pergi ganga tu. Minum. Tak minum tak mandi terus. Ini dia. Baik. Mazbalah ni tempat dibuang najis lah kan, sampah-sampah tadi. Diharamkan solat padanya. Gitu. Adapun di tengah-tengah jalan larangan dia, maksud dia jadi dia kata apa? Kenapa? Di situ akan mengganggu kita dalam solat dan mengganggu orang lain juga lah. Kan tempat jalan, tengah-tengah jalan solat, orang duduk lalu-lalang kan. Melainkan kita kata di Masjidil Haram tu lain lah. Di Masjidil Haram ni tak nak buat apa dah. Kita solat orang duduk tawaf kan. Kadang-kadang mungkin orang terpijak kepala kita dah. Itu benda biasa lah. Tapi janganlah pergi cari tentu. Nak solat apa nama solat sunat tawaf saja kan. Nak solat kat makam Ibrahim. Kan? Solat lagi pakai duk pijak kepala kita kan. Jadi cari tempat lain solat 2 rakaat dah buat macam mana kan. Bahaya tadi. Begitu. Kemudian adapun di atas Kaabah kan, dia kata kalau ikut hadis ni, ini yang masyhur dalam mazhab Hanbali, maknanya larangan lah kan solat di atas Kaabah. Tapi ada pendapat yang kedua mengatakan harus solat di atas Kaabah, sama ada solat fardu ataupun solat sunat, dan itu adalah pendapat jumhur ahli ilmu, jumhur ulama lah. Boleh solat atas. Siapa nak pergi kita naik atas Kaabah? Masuk dalam Kaabah pun tak pergi kita masuk. Kecuali kita ni ada pangkat besar lah. Kan? Mana tahu esok kita jadi Perdana Menteri. Mana tahu. Tak salah bangan lah. Dapat terus nak pergi Mekah. Kan? Dapat terus nak pergi Mekah. Hari ni dapat, esok nak pergi Mekah. Pasal apa aku nak masuk dalam Kaabah? Kita dah ada pangkat yang apa? Nak bangan jadi raja memang tak boleh. Kan? Jadi Perdana Menteri mungkin boleh kot. Baik. Kata Al-Muwaffaq, as-sahihu, yang sahihnya jawazus salah fiha, harus solat dalam Kaabah, haruslah. Kerana hadis tu umum, Nabi kata ju'ila liyal ardu masjidan wa tahura, dijadikan untukku bumi itu masjid dan suci. Kemudian khilaful ulama, perselisihan ulama yang masyhur dalam mazhab al-Imam Ahmad dan pengikutnya, larangan solat di tempat yang 7 tadi, wa huwa minal mufradat. Maksud dia hadis yang maknanya hadis tu ialah termasuk di antara hadis yang mufrad, maksudnya yang tak banyak hadis, tak ada hadis yang sokong dia lah. Jadi dalil Hanabilah hadis ni lah, hadis kita baca tadi, tapi hadis dhaif. Maka pendapat dia tak muktabar lah, tak muktabar. Adapun imam yang 3, maknanya Syafi'i, Maliki, Hanafi, mereka mengatakan sah solat padanya kecuali kuburan dan kandang unta dan tandas. Lain tempat tu sah. Ini jumhur ulama tadi. Dalil mereka ala taharatiha, bahawa suci tempat tadi dan harus solat padanya ialah umum sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan untukku bumi itu masjid dan suci, dan dikecualikan padanya kuburan dan hammam, itu bilik mandi tadi, dan ma'atilul ibil, kandang unta, dengan hadis-hadis yang sahih. Begitu.
Adapun hadis kita baca tadi, hadis dhaif la taqumu bihi al-hujjah. Hadis dhaif lemah, tak boleh dijadikan sebagai hujjah. Gitu. Kemudian cerita Syekh ni dia cerita hurai panjang lah ni kan. Disebut illah lah, sebab kenapa larangan tadi. Jadi sebagian ulama mereka berpendapat atau berpandangan bahawa sebab larangan solat di kandang unta tu kan, dan tidak sah solat tu kerana apa? Tempat tu najis, dia kata. Dan dia terbina di atas pendapat bahawa pendapat yang mengatakan semua najis air kencing ataupun tahi haiwan yang halal dimakan adalah najis. Ini pendapat, satu pendapat daripada kalangan ulama atau mazhab Syafi'i lah. Okey. Sama ada haiwan tu halal dimakan ataupun tidak halal dimakan. Wa hadha qaulun dhaif. Pendapat ni lemah. Pendapat ni tak kuat. Yang mengatakan najis haiwan yang halal dimakan itu adalah najis. Pendapat ni tak kuat. Saya kata. Kenapa? Mukhalifun lil adillati sahihah. Ia menyalahi bagi dalil-dalil yang sahih. Fa inna ma yu'kalu lahmuhu. Kenapa? Kerana haiwan yang halal dimakan dagingnya tahirul fudalat. Kencing dia dan tahi dia juga suci, tak najis. Kena kencing dia di baju kita, kita boleh solat. Contohnya jalan-jalan pijak tek ayam ke kena baju kita, kan? Kita boleh solat. Ini pendapat yang kuat. Kenapa? Kerana Nabi SAW telah memerintahkan kabilah puak-puak Uraniyin tadi untuk minum daripada kencing unta. Kalau najislah ia, nasihat Nabi tidak mengharuskannya. Kan? Dan kalaulah Nabi SAW menghalalkannya kerana darurat, nasihat Nabi SAW akan perintahkan sahabat-sahabat supaya berhati-hati dengan kencing ataupun tahi unta tadi. Jangan kena pakaian kamu. Nasihat Nabi akan bagi tahu, tapi Nabi tak bagi tahu apa. Maka kekal keadaan dia macam tadi. Kan? Dan Nabi akan bagi tahu kepada sahabat-sahabat yang minum kencing unta supaya kumur balik. Kan? Nabi tak suruh dia kumur kan? Gitu. Dan nasihat Nabi akan suruh mereka basuh pakaian mereka yang kena kencing unta. Dan nasihat Nabi akan suruh mereka basuh bekas-bekas mereka. Tapi Nabi tak suruh pun. Kenapa? Kerana tak boleh nak melambatkan penjelasan pada waktu lain. Waktu tu berlaku, waktu tu kena jelaskan. Tak boleh tunggu besok baru nak jelaskan. Tak boleh. Jadi bila Nabi tak jelaskan sekarang, maka hukum dia macam tu lah. Okey. Jadi sebahagian mereka mengatakan larangan itu adalah larangan ta'abudiyah. Ta'abudiyah ni apa? Nabi larang tak boleh solat di situ, jangan solat lah. Tu saya tanya pasal apa? Pasal seperti jangan tanya kenapa solat maghrib 3 rakaat. Dan jangan tanya pasal apa asar 4 rakaat. Bohlah 2 rakaat dah lah asar. Banyak sibuk. Tukarlah hak asar pergi di subuh 4 rakaat subuh. Kita bukan ada kerja sangat subuh kan. Asar ni kita sibuk 2 rakaat sudah lah. Tak boleh. Dia amrun ta'abudi. Tuhan suruh macam tu, macam itulah kita buat. Tak boleh pergi tanya pasal apa. Tak ada. Kan? Kalau nak korek pergi cari hikmah dia, nak try korek lah. Kalau jumpa hikmah dia jumpa, tak jumpa tak ada. Kan? Gitu. Baik, ringkas dia. Ringkas dia. Jadi sebenarnya apa nama? Sebab apa? Sebab Allah Taala sebut dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." Dan tidak adalah bagi orang beriman laki-laki dan tidak adalah bagi orang beriman perempuan apabila Allah telah memutuskan dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara bahawa mereka ada pilihan yang lain pada urusan mereka. Tak boleh. Ya. Jadi yang wajib adalah at-taslim. Taslim ni serah, inqiyad, patuh, taat dan iman, percaya dengan sebenar-benarnya bahawa Allah Ta'ala tidak mensyariatkan sesuatu melainkan padanya ada masalah, ada kebaikan, ada manfaat, ada hikmah. Dan terkadang hikmah itu zahir dan terkadang hikmah itu tak zahir. Kalau hikmah PKP ni kita tahu lah banyak hikmah dia. Kan? Apa hikmah dia bang? Tak tahulah. Hikmah dia ya. Dah banyak hikmah dia kan? Gitu. Hikmah PKP. Mana tahu tadi ada keluar buku, ada kawan tulis hikmah PKP. Kan? Mana tahu kan? Apa tu best seller pula lepas tu kan? Full lah. Baik, last. Kena beritahu last. Sejak potong bila Ustaz nak berhenti ni?
Saya jangan takut, stesen saya tak jauh. Saya tak boleh pergi pukul 9 lebih, jam. Dia punya enjin motor tak kuat. Kalau kawan boleh pergi pukul 10.30, saya memang tak boleh pergi. Jangan takut. Tengah orang duduk tu, Ustaz, lambat tak. Semua orang tahu saya kan. Azan dia, stesen sampai. Lepas tu tak dengar azan, tak sampai lagi. Kan? Itu dia. 2 baris lagi. Sebahagian para ulama, mereka berpendapat bahawa illah, sebab larangan solat di kandang unta tu pasal apa? Illah dia, kan? Dia illah, hiyal illatu bil amri bil wudu' min luhumiha. Illah dia sama dengan sebab Nabi suruh kita berwuduk dengan sebab makan daging unta. Makan daging unta batal wuduk. Tapi kita jangan duk heran lah, kita tak ada unta pun. Nak jumpa unta setahun sekali pun payah, kan? Jadi melainkan kita pergi sana orang jamu sate unta ke apa tu lain lah. Tempat kita tak ada unta. Jadi kalau makan unta, kita makan daging dia, kita wuduk lah, batal lah wuduk. Gitu. Baik. Sebab apa? Kerana dia bawa main ilah ni dia kata lah, bukan Nabi kata. Dia teka ya bahawa unta ni dia ada qurana'u, dia ada geng. Qurana' ni geng. Bukan geng ni ramai lah. Kawan-kawan daripada syaitan. Qurana'u minasyayatin. Ta'wi ma'aha ila ma'atiniha. Yang geng dia ni, yang syaitan-syaitan ni main duduk sekali dengan dia di kandang dah. Ini ilah dia kata lah. Nabi tak sebut pun. Walidha yu'rafu ru'atul ibil. Sebab itu dikenali para pengembala unta ni. Walladhina yasusunaha. Dan orang yang duk kelola unta ni. Bil kibriyai, dengan orang sombong. Orang-orang sombong, orang takabur. Dia punya resam unta tu main tempeh kena kat dia. Dia pun jadi perangai unta juga. Sombong. Kai kepala. Takabur. Unta. Wa ta'azzum, dan dia rasa nak bahasa bangga diri, bahasa besar diri. Tokek unta kaya bukan sama dengan tokek kambing. Sekok unta harga bukan sama dengan sekok kambing. Walaupun kambing sedap. Kambing sedap Ada tak orang kambing tak sedap? Tak ada. Ada. Ta'athuran bimu'asyaratiha. Kenapa? Kerana terkesan sebab mereka ni berinteraksi dengan unta ni tiap-tiap hari. Pagi sampai ke malam. Duk main dengan unta. Ini perangai unta tu boleh kat mereka. Wa bihadza, dan dengan inilah fassalatu la tasihhu fil amkinah allati ta'wi ilaiha syayatin. Dengan ini tidak sahlah solat di tempat yang syaitan tu pergi di situ. Wallahu alam. Kan? Kata Syekh tadi. Ala kulli hal, amrun yang kita faham amrun ta'abbudi, nak perintah kerana Nabi larang betul tu. Kita tak tahu hikmah dia apa kan. Tak usah buat lah. Barangkali unta dia tinggi, dia berasa nak duduk, dia pergi duduk atas kita, apa contoh? Kita tengah sujud, dia main perak pijak kepala kita. Dia terkejut ke apa kan, dia lompat atas belakang kita. Inna lillah lah tuan tu. Okay, nanti cerita dia. Habis lah. Sampai ada stesen dah. Berhenti, turun. Abang, dah soalan. Jadi lain pasal Ustaz cakap tadi, masuk kubur tak boleh pakai slipper kan? Kawasan kubur, bukan masuk. Ya sekali lah masuk dalam kubur, tak boleh ke? Ada kalau kawasan kubur kan besar. Ya. Kita nak melawat kubur untuk kita kat ujung dah. Mana Start di pintu dia tu, pintu dekat gate dia tu, kita kena tangan kasut lah. Kaki ayam. Takut orang curi, bawa lah kasut dengan tangan kita. Mana tahu kasut harga RM300, takkan nak tinggal orang tu. Kalau hari raya, orang masuk semua Dia tak mengaji, tak belajar. Bila kita cerita kat mereka, dia berkata hang apa ni, hak tu tak boleh, hak ni tak boleh, apa ni boleh. Belambak benda boleh. Hak tak boleh, saya buat lah. Orang tak pernah buat macam hang buat mana? orang pun kita kira pun tak boleh kasut lah. Memang kita kaki ayam lah. Kaki ayam. Kaki ayam. Mana kena buat lah. Dah tahu kan. Kalau tak buat, tanggung diri lah. Jangan pakai. Tinggal kat pintu pagar masuk tu. Sebab Nabi larang. Ada Nabi SAW. Sebab dia. Sebab Nabi SAW bila berjalan dengan seorang sahabat di kuburan tadi, Nabi tengok ada seorang sahabat pakai kasut. Nabi kata, ya sahib sabtiyataini, alqina alaik. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hai orang yang pakai kasut, campakkan kasutmu. Dia tengok Nabi, dia campak kasut tu.
Itulah sebab dia Nabi Nabi tak beritahu. Nabi tak beritahu apa lah. Ya kan? Jadi sudah ya bang. Cerita apa? Cerita sikit. Boleh. Kumpulan ni duduk rumah. Kita masuk rumah kasut-kasut. Ya. Duduk atas kubur tu seolah kita duduk atas rumah orang. Tak rumah orang. Boleh. Itulah dia. Kita baca kisah tu. Betul. Maknanya dia macam kita masuk rumah rumah kita. Kasut. Tapi ada orang pula dia pergi balik, dia kata apa? Rumah aku bukan kasut ya. Kalaman kita pakai kasut tak dalam rumah kalau perumpamaan rumah lah kan. Kita macam daripada pagar saya. Masuk rumah je buang kasut. Itulah. Ustaz dari kita dalam kubur, dia dalam kubur ni betul kita tak pun dalam kubur. Kita dalam kerajaan betul bakit kan. Kita abad kan. Dia ada orang kerajaan. Untuk semua ahli kubur kan. Doa. Dia cumanya kita kalau tepi kubur yang tertentu tu macam ni lah. Nabi SAW dia letakkan batu di satu kubur sahabat yang bernama apa? Osman bin Talhah. Nabi kata supaya aku kenal kubur saudaraku. Ya, maknanya boleh lah pergi ke kubur-kubur tertentu. Saja pergilah. Pergi pun bukan dengan apa, kita nak berdoa di mana-mana pun sampai. Jadi kita berdoa tu bukan doa untuk dalam diri saja. Semualah. Sebab tu assalamualaikum diara qaum mukminin. Doa Nabi ajar tu. Sejahtera ke atas kamu semua hai perkampungan orang-orang beriman. Ya kan? Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Kami doakan untuk kami dan untuk kamu semua keselamatan. Doa. Ya, jadi illah sebab Nabi suruh kita ziarah kubur tu sebab ingatkan akhirat tu ya. Ya kan? Kerana ia mengingatkan kita kepada kematian dan akhirat. Tempat kita juga tu. Tapi kita tak sampai lagi. Tak boleh naik action lah. Lalu dia tak mati dah. Ya kan? Tu cerita dia. Jadi insyaAllah lah mudah-mudahan kita jelaslah. Ya. Jadi dalam bab ni ada buku Syekh Albani pun tulis buku Ahkam Al-Janaiz. Saya pun dah terjemah buku tu tapi tak tahu dapat tak print pun sebab tak bagi duit kot. Print buku nak bagi duit kot. Kena cari publisher lain kita print. Ada dalam saya dah terjemah lama dah. Ahkam Janaiz. Indonesia dah terjemah dah. Tapi sekarang tak mazhab Syafi'i. Sekarang tak terbit pun, dulu terbit. Wallahu a'lam sebab apa. Mungkin kena minta izin daripada waris dia kan. Waris tu. Waris Syekh Albani lah. Wallahu a'lam. Jadi kita berhenti di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.